Saya nak memaklumkan bahawa Alhamdulillah Datuk Ali Sheikh Ahmad, Ketua UMNO bahagian Seri Gading, hari ini telah mengambil keputusan untuk menarik diri daripada bertanding jawatan Ketua UMNO bahagian dan memberi laluan kepada orang muda. Akhirnya, tuan-tuan, kita ucap tahniah kepada Datuk Ali kerana berjiwa besar. Dan hari ini setelah ditutup pencalonan, saya akan berentap 1 lawan 1 dengan timbalan Ketua UMNO bahagian sedia ada di UMNO bahagian Seri Gading, iaitu saudara Lasim Burhan, salah seorang daripada calon pilihan raya yang baru lepas ni. Dan beliau pun kira muda juga, tuan-tuan. Cuma baru lepas tewas di parlimen tersebut. Biasanya kalau ikut pilihan raya 2018, Datuk Aziz selepas tewas, dia telah melepaskan jawatan sebagai ketua bahagian dan memberi laluan kepada orang baru untuk menjadi ketua bahagian. Cuma kali ni yang tewas upgrade menjadi ketua bahagian dan bertanding MT. Saya pun tak faham. Tak apalah, ini hak demokrasi masing-masing. Cuma saya ada terkejut sebab saya dipahamkan beliau ni antara orang yang dipilih oleh Presiden untuk menjadi calon pilihan raya, tetapi kalau ikut moto dia quote ucapan Datuk On pula. Seolah-olah macam nak memberi isyarat dia bersama dengan Isyamuddin Tun Hussein. Saya rasa kalau Datuk Zahid tahu tentang benda ni, mungkin beliau juga akan berasa kecewa lah. Seorang yang pernah diamanahkan untuk bertanding dalam pilihan raya, tiba-tiba menampakkan seolah-olah beliau ni bersama dengan tokoh yang telah pun dipecat atau digantung keahliannya. Tapi tak apa, kita serahkan kepada para perwakilan untuk menentukan. Saya yakin walaupun hari ini peluang saya untuk memenangi Majlis Kerja Tertinggi sedikit terganggu kerana ada 2 calon Majlis Kerja Tertinggi, namun saya yakin dengan ketentuan Allah SWT. Walaupun siapa pun yang dihantar untuk memecahkan undi saya, insyaAllah saya yakin para perwakilan yang sudah pun mengikuti saya sekian lama, terutamanya selepas kekalahan Barisan Nasional pada tahun 2018, mereka akan tahu siapa yang perlu mereka angkat sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO daripada negeri Johor dan daripada Seri Gading. Jadi kita raikan siapa juga nak bertanding, tidak ada masalah. Dan nampak gayanya pasukan-pasukan yang menentang kem Presiden ini sudah semakin rancak untuk menaja. Dan semalam ketika saya berada di Yomping, kita dapat maklumat bahawa ada juga di antara yang ditaja itu, tuan-tuan, telah pun ditahan oleh pihak SPRM dengan duit sejumlah RM500,000 masuk ke dalam akaun. Ini antara calon yang terlibat dalam pertandingan yang dikatakan terlibat untuk mengagihkan dana kepada puteri-puteri UMNO bahagian. Banyak, tuan-tuan, dijangkakan RM50,000 nak diagihkan kepada puteri-puteri UMNO bahagian. Kita pun heran lah kenapa diorang ni sanggup mengeluarkan duit sebegitu banyak semata-mata untuk memastikan mereka dapat memenangkan pasukan mereka di dalam pemilihan UMNO untuk tahun 2003 hingga 2006 ni. Saudara, saya yakin perwakilan hari ini matang. Saya yakin perwakilan hari ini
akan menilai dengan sehabis baik dan memikirkan yang mana lebih penting, sama ada untuk kembali bersama dengan Bersatu dan PAS yang terang-terang telah pun mengkhianati kita sebelum pilihan raya umum yang ke-15 lagi, kan, yang ditubuhkan khusus untuk membenamkan parti kita, ataupun meneruskan kerjasama dengan kerajaan perpaduan sedia ada. Ini kita dah ulas banyak kali, tapi kalau ada juga para perwakilan yang memilih untuk kembali bersama Muhyiddin, memilih untuk kembali bersama dengan PAS, tak ada apa yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita serahkan kepada kebijaksanaan. Namun kalau dah kena khianat sekali, kalau dah kena bully, dah kena aniaya oleh Muhyiddin and the gang, kita masih lagi beri peluang. Saya tak tahu nak kata apa. Serahlah pada tuan-tuan, gunakan kebijaksanaan. Apa yang perlu tuan-tuan buat. Ahli PAS banyak yang golongan profesional dan menyumbang 3% daripada pendapatan mereka sejak PAS ditubuhkan. Sebab tu PAS banyak duit. Ini satu benda yang bagi saya amat lucu lah. Memang betul, tak dinafikan ada di antara pemimpin-pemimpin ahli-ahli PAS kat bawah khususnya, mereka ada menyumbang sebahagian duit ke dalam PAS. Tapi kalau orang lain dia nak kelentong, dia boleh kelentong lah. Tapi saya ni sebagai orang yang pernah bekerja dengan Datuk Seri Najib di Kementerian Kewangan, kita tahu luar dalam PAS ni. Selepas PAS diceraikan oleh DAP, tuan-tuan, PAS ni duit nak buat pertama pun tak ada. Datuk Seri Najib lah yang telah membantu PAS. Pilihan Raya 2018, Pilihan Raya 2018 pun sama juga. Datuk Seri Najib lah yang telah membantu PAS, saudara. Ini ramai orang tak tahu. Itu sebab banyak kita buat kerjasama dalam menentang penganiayaan kepada rakyat Rohingya dulu, Kita buat kerjasama dengan PAS dalam perhimpunan membantah Baitul Muqaddis dijadikan ibu negara Israel yang diiktiraf oleh Amerika. Memang kita banyak buat secara bersama dengan PAS, kerana pada ketika itu kita memang sudah ada persefahaman, maknanya muafakat nasional ni, tuan-tuan, ataupun penyatuan ummah ni dah bermula awal zaman Datuk Seri Najib menjadi Perdana Menteri lagi, dan diteruskan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid ketika beliau menjadi Presiden UMNO. Memang daripada awal. Kalaulah kerana sumbangan yang nak cover ibu pejabat PAS tu pun tak boleh lepas, nak buat muktamar pun tak boleh, bagaimana mungkin, tuan-tuan, dia nak mengatakan PAS mempunyai duit yang banyak untuk menyogok pengundi-pengundi pada pilihan raya lepas, kerana PAS ini memperolehi sumbangan secara potongan gaji 3% daripada ahli-ahli dia. Raja Petra ni, tuan-tuan, bagi saya lah, dia ni seorang yang suka mereka cerita yang tak ada. Ini saya nak beritahu. Betul lah ada orang yang menyumbang dalam bentuk zakat 2.5%. Tapi menyumbang kepada PAS itu tidak boleh dikira sebagai zakat. Ini nak kena faham. Zakat ni kita sumbang kepada asnaf, bukan kita sumbang kepada parti politik. Kalau tak faham bab agama ni, saya nasihatkanlah, suruh dia mendalami ilmu agama. Kalau tak faham ilmu agama, bila dia masuk PAS, ni yang jadinya, asyik kena kelentong je oleh orang PAS. Tapi orang PAS pun tak pernah cakap dia ada duit banyak. Sebab selama hari ini mereka masih mengedarkan tin-tin Milo. Jadi kalau Raja Petra kata PAS ada duit banyak kerana tiap-tiap bulan ahli-ahli dia, pemimpin dia potong 3% setiap bulan. Tuan-tuan, PAS ni
dia akan sama kaya macam KWSP. Kalau tak sampai kekayaan KWSP pun kurang-kurang dia ada 10% daripada kekayaan KWSP. Sebab mengikut Raja Petra ni, duit ni dah dikumpulkan daripada tahun 1951. Dan duit ini bukan macam KWSP. KWSP kita carum kat dalam KWSP, dia laburkan duit ni. Dia meniagakan duit kita, dia beli saham dan sebagainya. Tapi PAS ni, bila dia dapat duit kita, tuan-tuan, dia simpan dalam fixed deposit saja. Jadi memang tak masuk akal lah kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra ni, untuk menghalalkan kononnya PAS ada banyak duit. Itu je lah. Okey, silakan soalan lain yang mengancam sikit. Ramai orang kat rumah ni menunggu soalan panas. Jangan bagi soalan yang lesu. Okey? Datuk, MB Kedah Sanusi mengata bahawa orang baik dan duduk dalam PN, mereka pergi ke Mekah melempar batu kat syaitan. Orang UMNO pun pergi Mekah lempar batu, tapi balik Malaysia mereka berkawan dengan syaitan. Apa komen tu? Saya rasa orang PAS pun anggap Sanusi ni antara orang yang tak sekoh lah. Maknanya orang yang, yelah, kalau kita nak bercakap tu, pertama kenalah bersandarkan ilmu, yang kedua kenalah ada adab sikit. Tapi nampak gayanya Sanusi ni kan memang tak ada adab lah. Dia ingat orang UMNO ni semua sekali semuanya berkawan dengan syaitan. Kalau katalah berkawan dengan PKR, berkawan dengan UAP ni, berkawan dengan syaitan, saya nak beritahu, sebelum UMNO berkawan dengan syaitan ni, siapa yang peluk syaitan dulu? Dia lah yang peluk syaitan dulu. Jadi janganlah, kalau tak suka macam mana sekalipun, janganlah label orang macam tu sekali. Kalau perangai dia molek, tuan-tuan, lain cerita kan. Akhlak dia pun kita tengok, alahai, nak bercakap orang syaitan. Belum tentu orang UMNO dengan orang PAS pergi Mekah tu, belum tentu ibadah orang PAS tu lebih diterima daripada orang UMNO. Jangan terkejut kalau ada orang UMNO haji dia lebih mabrur. Kalau dia tu tak menunggang agama, tak buat benda-benda yang bukan-bukan, seperti mana setengah-setengah pemimpin PAS yang macam Sanusi ni buat. Okey? Sila. Soalan lain? Ombak hadir. Datuk, Datuk Seri Ismail Sabri tidak sah, tidak bertanding. Apa komen tu? Kau kena tanya soalan tu betul-betul. Sah tidak mempertahankan jawatan naib presiden. Tidak salah mana satu? Okay. Aku belasah kan baru tahu. Sama saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana berjiwa besar. Dia telah melepaskan, bukan melepaskan, dia tidak mempertahankan jawatan naib Presiden UMNO. Memang itulah sebaiknya dilakukan oleh seorang yang nak bersara, seorang yang pesara Perdana Menteri. Memang patut pun. Cuma jawatan Ketua Bahagian dia bertanding tak? Tak dapat maklumat. Tolong cari maklumat ni. Lebih afdal kalau dia pun tidak memegang jawatan Ketua Bahagian. Bagilah peluang anak dia tu naik dalam politik pula. Orang ni berilah sokongan pada anak dia. Kenallah sikit jasa bapak dia. Kalau bapak dia kurang jasa kat peringkat nasional ni, takkanlah kat Bera pun bapak dia tak ada jasa. Sudah pastilah banyak jasa bapak dia. Okey? Aku minta komen sikit. Syafiq dah lari keluar negara. 066 mana Luar negara. Memanglah luar negara. Plus 66. Saya tak ada komen apalah pasal budak Syafiq ni. Cuma budak ni dia ada masalah mental. Kalau tak percaya, cari mak dia sendiri. Mak dia sendiri pun dah tak boleh tahan dengan budak Syafiq ni. Thailand.
Orang Thailand telefon Budak Syafiq ni, saya cakap terus terang lah siapa yang masih dengar budak Syafiq ni, saya harap lah kalau boleh bukan Syafiq je bertaubat, dengan tuan-tuan pun kena taubat. Sebab kita ni berpolitik, tak ada masalah kita nak berpolitik macam mana sekalipun, tetapi janganlah sampai buat live. Ketika live diisytiharkan dia keluar agama Islam. Lepas tu dia letak nama dia nama apa? Nama Kristian. Dia masuk Kristian ke tak? Ke dia murtad saja? Dia memilih nama dia Riddle. Cuba tuan-tuan bayangkan. Macam dia tu yang kepala otak tak betul sampai tuduh SPRM nak bayar Wan Saiful Wanjan 10 juta. Memang patut pun Tan Sri Azam Baki tak nak ampunkan dia. Engkau mereka benda yang tak ada. Mana Azam Baki nak cari 10 juta nak bayar Wan Saiful Wanjan. Dan kalau dia ada 10 juta pun bodoh kalau dia nak pergi offer Wan Saiful sampai 10 juta. Dah tentu-tentu inilah orang kanan Muhyiddin Yassin. Mestilah dia akan bercerita dengan Muhyiddin. Jadi dia ni kadang-kadang macam berada di alam lain lah. Tak tahulah, mungkin dia ambil dadah ke apa benda kan. Tapi saya pun memang dapat maklumat dia ni spesies-spesies geng-geng ni juga kan. Memang ada. Itu sebab kadang-kadang dia cakap memang penuh confident tapi kadang-kadang kalau orang yang tak ada ilmu cukup memang dia akan merapu. Orang akan percaya seolah-olah macam dia cakap tu fakta. Tapi yelah, peringkat awal tu saya tengok dia ngafal ni kan. Banyak jugalah buku dia baca dan dia hafal. Tetapi bila saya teliti fakta-fakta yang dia keluarkan balik tu, saya dapati bahawa fakta-fakta tu tak benar sama sekali. Memang ada yang fakta, ada yang tak fakta lah. Bercampur. Tapi bak kata orang tu, bila kita dapat maklumat daripada orang yang fasik kita patut tabayun dulu. Kita patut cek sama ada maklumat tu betul ke tak betul. Tapi kalau daripada maklumat daripada orang yang murtad macam Syafiq Halim ni, saya cakap terus terang lah kalau tuan-tuan masih dengar lagi orang yang macam Syafiq Halim ni, lebih baiklah tuan-tuan bunuh diri. Senang cerita sebab bunuh diri pun hukumnya haram juga tuan-tuan. Allah Ta'ala Nabi tak mengaku umat jadi daripada tuan-tuan sokong orang yang yang tak ada rasa malu Kalau dia daripada UMNO, dia lompat pergi bersatu, setakat lompat parti, keluar parti, okey tuan-tuan. Tapi kalau sampai ke tahap keluar agama, ni apa jenis manusia tuan-tuan? Itu je lah nak saya sampaikan. Okey, soalan lain. Okey, kita ambil satu soalan daripada penonton Saripudin bin Lebay. Anak Pak Lebay ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jemput masuk. Ni. Ya. Saya masuk ni. Masuk. Ini anak Pak Lebay Tanya Datuk Ya, Betul. Lebay dah arwah dah Datuk. Oh, Lebay dah arwah Tak apa, biar jadi Tanya pasal ya. biar Lebay arwah, jangan Lebay pas. Ya. Itu walaupun tu, Walau. saya nak tanya pasal MCA Okey. Datuk. Ya. Pasal MCA. Ya. Okey, kita dah tahu DAP nanti kalau insyaAllah kalau penggabungan kerjaan perpaduan ni masih lagi untuk disatukan untuk PRU ke-16 ni. Ya. Kita tahu kan macam bahagian pendalaman, bahagian kampung ke apa ataupun bahagian di apa orang kata pendalaman di Felda semua UMNO ambil. Okey.
PKR di suburban ataupun di mana-mana. Okey, ni MCA ni, adakah macam mana dia nak kongsi bahagian dengan kerusi DAP ni tu? Adakah DAP nak sanggup berkongsi dengan MCA, terutama di Pulau Pinang? Okey, yang kedua Datuk, okey, macam Wika Siong, Wijek Seng bertanding di kawasan Melayu Datuk. Patutnya kawasan tu bagi ke UMNO lah Datuk. Dia bagilah kawasan Cina. So dia lawan kat Seputih ke Bukit Bintang Datuk. Itu saja Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dia pertama sekali kita pun tahulah mereka bertanding di kawasan majoriti Melayu kan. Sebab sebelum ni kalau kita bagi mereka bertanding di kawasan bukan Melayu, sudah pasti mereka akan kalah kan. Jadi itu sebab kita bagi mereka ni, terutamanya pemimpin-pemimpin mereka, atas dasar solidariti, atas dasar setia kawan kita dengan MCA, MIC kan. Kita bagi mereka bertanding di kawasan Melayu yang orang Melayu ramai, supaya mereka mudah untuk menang. Namun selepas ni kalau kita bekerjasama dengan Pakatan Harapan, kita bertanding bersama dengan PH ni, dia ada sokongan majoriti bukan Melayu yang begitu tinggi, sangat tinggi. Jadi selepas ini tidak ada lagi lah masalah untuk MCA, MIC bertanding di kawasan bukan Melayu. Kalau sebelum ni mereka kalau nak menang mesti mengharapkan kursi di kawasan Melayu. Tapi kalau kita dah bersama dengan mereka, maknanya kawan-kawan MCA, MIC, mereka boleh bertanding di kawasan bukan Melayu juga. Nantilah kita tengok nanti bila pengagihan kursi. Mungkin DAP, mungkin MCA dan MIC tak bolehlah bertanding kursi banyak macam dulu. Mungkin jumlah kursi yang mereka bertanding sikit berbanding dengan dulu. Tetapi kursi yang mereka bertanding tu mempunyai peluang untuk menang lebih cerah berbanding dulu. Jadi kalau bagi saya, lebih baiklah mereka bersetuju untuk bertanding kurang kursi tapi menang lebih. Berbanding dengan dulu, mereka bertanding banyak kursi tapi menang MCA 2, MIC 1. Jadi saya rasa antara kursi MCA, MIC dengan DAP insya-Allah boleh bincang. Boleh bincang. Tak ada masalah. Okey? Ada soalan lain di studio? Datuk, minta komen sikit. Demokrasi semakin subur dalam pemilihan UMNO. Ya. Okey. Presiden UMNO. Betul, seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Presiden kita, demokrasi hari ini kian subur. Kita lihat calon naik presiden hari ini, ini hari tutup, kalau tak silap saya ada lebih 9 naik presiden. Seorang lagi siapa? 9 Datuk. Cuma 9 Datuk. Datuk Hasni, Johari, Rizal Markan, Azalina, Mazir Khalid, Khalid Nordin, Datuk Seri Wan Rosdi, lagi Dr. Zamri, satu lagi. Tolong cek. Begitu juga dengan MKT UMNO, ramai yang bertanding. So alhamdulillah lah. Jadi tak adalah orang boleh kata bahawa mereka ni dihalang bertanding dan sebagainya. Kalau orang kata, oh ini presiden dah tak bertanding, timbalan tak boleh bertanding. Kalau mereka berjaya menguasai parti, dengan presiden dengan timbalan pun, mereka ada kuasa nak pecat. Samsul Anwar dah salah Ha? Samsul Anwar. Tak ada. Samsul Anwar bertanding MKT. Okey, 8 orang lah, 8 orang. Alright. Okey Datuk. Ya. Minta tolong komen sikit berkenaan kenyataan Perdana Menteri. Kurangkan pemusatan kuasa, perkukuhkan autonomi Sabah dan Sarawak.
kurangkan pemusatan kuasa, tingkatkan autonomi Sabah dan Sarawak. Ini antara benda yang kita dulu dalam Barisan Nasional pun kita dah berjanji dengan Sabah dan Sarawak. Kita akan kembalikan autonomi melalui MA63 kan. Dan saya rasa di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun benda ni diteruskan kan. Itu sebab banyak benda terutamanya tentang perkara yang berkaitan dengan perolehan kerajaan dan sebagainya, banyak yang diputuskan di peringkat negeri saja, tak perlu dibawa sampai ke persekutuan. Okey, Encik Raslan Jaafar. Ya bang, silakan bang. Saya nak tanya ni lah Datuk. Okey. Tanya komen mengenai Airport Kulim ni. Airport Kulim. Sanusi cakap dia ada fund lah swasta untuk bangunkan Airport Kulim tu. Tapi saya rasa yang dia dah lantik pun tadi nak letak deposit pun tak ada. Apa komen Datuk? Lagipun dah bayar lepas dengan Kulim ni dekat je, dalam 5 Ya. meter je. Betul. Dah lah dia dekat kan. Kemudian dia punya ya. Dia punya kos tu terlalu tinggi kos dia terlalu tinggi. Kalau kita teruskan dalam keadaan negara ni berhadapan dengan pelbagai masalah, dengan tekanan hidup, dengan kita punya masalah, kita nak selesaikan masalah contohnya macam kos sara hidup yang tinggi, tentang kenaikan harga barang, inflasi dan sebagainya. So saya nampak fokus Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni lebih kepada nak supaya rakyat tidak terlalu terkesan dengan bebanan kos sara hidup. Jadi dia banyak mengutamakan benda-benda yang boleh meringankan beban rakyat. Contohnya macam kalau kita tengok mereka yang nak ambil lesen motosikal B2 kan, sekarang ni kerajaan tanggung sepenuhnya. Jadi dah tak jadi masalah untuk anak-anak kita ni memulakan dalam pekerjaan. Bagi mereka yang kurang pendapatan, mereka nak berusaha melalui khidmat e-hailing, contohnya menjadi driver e-hailing, mereka jadi driver van, driver lori, kena ada PSV dan sebagainya. Kerajaan tanggung semuanya. Ini pun menelan belanja lebih kurang 40 bilion. Kalau nak ikutkan, dia boleh tarik je buat airport tu. Tapi apa guna airport ni? Pertama sekali dia berdekatan dengan Butterworth. Lebih baiklah Butterworth itu diperkasakan. Itu pendekatan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau misalnya Sanusi tak puas hati kalau Sanusi tak puas hati dia buatlah ikut cara dia sendiri tapi kena perintah dulu kerajaan persekutuan dia pun duk kata tak lama lagi kerajaan tumbang kan. Kita nak tengok dia kat Kedah tu dia tumbang ke dia tak tumbang dulu. Okey. Ada lagi, okey, silakan. Yang dijadikan isu ni walaun lah. Ya. Saya tahu geng-geng PAS lah. Dan PN. Ya. Tapi masa Azmin jadi menteri itu, dia pun cakap tak ada duit nak buat airport Kulim ni. Betul. Jadi, tapi sekarang ni dia mainkan isu. Ya. Itulah dia orang ni sebenarnya dia punya double standard tu umum dah tahu umum dah tahu tentang dia orang punya double standard. Bila time kena time dia semuanya macam-macam alasan dia bagi. Contohnya macam duit KWSP lah. Bila time dia kita nak keluarkan duit KWSP setengah mati. Tapi hari ni bila Datuk Seri Anwar yang menjadi Perdana Menteri, dia orang pula setengah mati konon-konon menjadi champion untuk duit KWSP itu dibenarkan untuk dikeluarkan. Sedangkan
masa KWSP pertama tu cadangan Datuk Seri Najib, alhamdulillah senang nak dikeluarkan. Tapi bila nak keluarkan yang kali kedua tu, Muhyiddin sampaikan dia ni kena undi tak percaya. Hampir-hampir kena undi tak percaya. Dihilang sokongan, orang tarik sokongan. Dia masih tak nak lepaskan duit KWSP. Sama juga bila dia ambil alih oleh Datuk Seri Ismail Sabri, peringkat awal pun tak nak keluarkan juga. Masa tu walaun ni semua ada dalam kerajaan, kan? Sehinggalah pilihan raya negeri Johor, kita minta supaya dibenarkan pengeluaran tu sebelum pilihan raya negeri Johor. Mereka tak nak keluarkan. Seminggu selepas pilihan raya negeri Johor, boleh pula dikeluarkan. Tetapi bila nak minta pengeluaran air citra kedua, sampai ke sudah mereka tidak mahu membenarkan pengeluaran air citra kedua. Kita minta benda tu dimasukkan dalam belanjawan 2023 yang nak dijadikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebagai macam manifesto Barisan Nasional. Tapi dia tak nak masukkan. Dia tak nak masukkan. Kita tak dengar pun orang PAS bising masa tu. Kita tak dengar pun pengurusi Majlis Pemulihan Ekonomi Tan Sri Muhyiddin Yassin bising kerana kita tak benarkan pengeluaran KWSP. Tapi bila keluar saja, bila ada je kerajaan baru, tiba-tiba dengan Muhyiddin menjadi champion untuk memperjuangkan duit KWSP ni dikeluarkan. Jadi kita harap rakyat ni boleh menilai lah. Jangan main percaya je sandiwara-sandiwara pembangkang ni. Okey, silakan, ada lagi? Bagilah orang lain pula. Okey, last. Ni janji Melayu Janji Melayu. Janji ni perpaduan. Janji perpaduan. Okey. Aku baru dengar ni janji perpaduan. Siapa? Royalty minyak. Masa zaman PN Ya. John cancelkan royalty, dia jadikan ihsan. Masa tu Menteri Kewangan lama lah. Ya. Zafrul. Tapi bila Anwar bagi ihsan, dia cakap mengoyak dia orang. Apa benda tu? Sama jugalah. Dan saya tahu bahawa salah satu sebab kenapa orang PAS dulu bukan main lagi, kita pujuk dia untuk bersama dengan kita. Masa tu dia tahu dia tak boleh menang bersama dengan Muhyiddin. Tetapi kenapa mereka mula-mula dengan Mahathir, mereka menghadiri program Kongres Maruah Melayu, menyokong kepimpinan dan nak meneruskan kerjasama dengan Mahathir. Kemudian mereka kerjasama dengan Muhyiddin. Sebabnya ialah royalty minyak, 1 bilion lebih tiap-tiap tahun, awal tahun mereka akan dapat daripada kerajaan pusat. Itu yang mereka ni, kita pujuk macam mana pun, lepas kalah di Melaka, mereka tetap setia dengan Muhyiddin. Lepas tukar Perdana Menteri pun, mereka tahu bahawa ketika itu Muhyiddin dah kumpul dana yang banyak untuk membantu dia untuk pilihan raya. Kita minta dia orang bersama dengan kita selepas mereka kalah teruk di pilihan raya negeri Johor pun mereka tidak mahu, kerana mereka nampak dia nampak fulus ni tuan-tuan, dia nampak duit ini lebih daripada soal perpaduan antara dua buah parti terbesar orang Islam, iaitu PAS dan juga UMNO. Maknanya tuan-tuan, walaupun dia punya kepiah ataupun serban dia lilit macam berapa tebal sekalipun, tetapi akhirnya mereka ni memikir tentang dunia berbanding dengan akhirat. Ini realiti dia. Jadi kalau ada orang yang masih percaya masuk PAS, masuk syurga, bawa-bawa bertaubat lah. Okey bang, cukup bagi peluang orang lain pula. Okey, terima kasih. Kedai El Zau. Halo.
Halo. Mana dia yang cakap ni? Kedai dulu ni. Assalamualaikum. Kedai El Zau. Boleh dengar? Masuk. Boleh tak dengar? Okey. Okey, soalan di ni. Ya. Ada orang tanya tu kenapa Datuk Sri Ismail Sabri tidak mau tahankan jawatan tu. Itu hak dia sebagai seorang ahli parti. Tak, Akaumi nak tahu keadaan dia mungkin tak sihat ke, maju ke. Orang tu dah jalan macam tu pun kau tanya lagi sihat tak sihat. Orang tak tolong tanya tu. Akaumi. Tanyalah dengan dia. Orang dah pencen ni, kita jangan kacau. Pencen. Kita harap dia betul-betul pencen lah. Pencen lah, Besok lusa kalau dia bersuara balik, kita bersuara balik. Betul tak? Bagilah can orang dah pencen. Okey, ada lagi soalan lain? Sam ada? Studio ada lagi? Satu lagi? Ada Datuk. Okey. Kenapa jawatan timbalan presiden ni satu dan naib presiden ni tidak 4 Datuk? Ini soalan daripada netizen Datuk. Kenapa jawatan timbalan presiden satu? Satu tak jadikan 2 dan naib presiden 3 tak jadikan 4. Ini soalan menguji minda. Ginilah, kalau tiba-tiba presiden tak ada, kan, tak adalah berlaku perebutan, ada 2 timbalan presiden, kan pening kepala. Betul tak? Jadi timbalan presiden tu boleh ambil alih. Kan? Membangku Faham naik presiden, parti letak 3. Kalau kau nak 4, boleh, tak ada masalah. Tunggu kau jadi presiden, kan? Kau boleh buat pindaan perlembagaan. Tapi kena ingat, kau presiden sekalipun, kau nak buat pindaan perlembagaan, mesti dapat kelulusan daripada akar umbi, perwakilan yang menghadiri Perhimpunan Agung UMNO khas. Kalau perwakilan Perhimpunan Agung khas bersetuju dengan sesuatu usul, diluluskan dalam Perhimpunan Agung, barulah boleh submit kepada ROS untuk dipinda. Sebenarnya parti politik ni tak ada masalah. Dia nak ada 1 presiden, 1 timbalan presiden, atau dia boleh wujudkan timbalan presiden 1, timbalan presiden 2. Boleh. Tapi kena masukkan dalam perlembagaan. Tapi UMNO, kita nak seorang presiden, seorang timbalan, 3 naik presiden. PKR ada 5 naik presiden. Kau tak silap saya lah. Okey, Encik Sam. Betul ke ni? Sam. Dia ada masalah. Okey, silakan. Ketuk, pasal mengenai etika pemilihan UMNO tadi. Etika pemilihan UMNO, okey. Ada juga mungkin ke-12 ni mungkin ada calon-calon yang menang tak bertanding. Okey. Pukul 12, pukul 5 tadi dah ada calon menang tak bertanding. Saat ni pukul 12. Last key in. Bahagian pukul 5, key in pukul 12. Okey. Jadi ada calon-calon yang menang tak bertanding tu. Okey. Selepas tu dia boleh berjumpa bersemuka dengan mana-mana. Calon-calon yang menang tak bertanding, dia dah tidak ada halangan lah. Dia nak berjumpa ke, dia nak berucap ke. Tetapi kalau dia berkempen untuk orang lain, dia still terikat dengan peraturan tata etika ahli parti dan tata etika pemilihan parti. Masih lagi dia tak boleh burukkan calon-calon lain. Dia tak boleh buat kata orang tu, menghina, mencaci, tak boleh. Okey, kena tahulah menghina, mencaci tu maknanya memfitnah lah, memburuk-burukkan, cerita benda yang
yang tak betul kan. Okey tu, selepas dia dah hantar orang tadi, Kalau dia cakap calon tu dah hemodialisis, patutlah berehat, tak ada masalah, itu realiti kan. Kalau dia kata calon ni baru je kalah pilihan raya kan, kalau dia bertanding balik pilihan raya akan datang, antara orang yang tidak akan dipertimbangkan menjadi calon, itu realiti kan. Ataupun dia kata kalau dah diberi peluang untuk bertanding kalah kan. Kalau kita letak orang yang sama untuk bertanding, macam mana kita nak mendapat hasil yang berbeza kan. You cannot get different result when you put the same person to handle the thing. Ini kena faham. Kalau macam tu tak salah lah. Tetapi kalau cakap ini calon ni kuat rasuah, salah guna kuasa apa, okey, itu dikira sebagai berburuk-buruk kan. Lebih-lebih lagi kalau benda tu tak betul, itu dia kata mengata. Okey, ada lagi. Selepas korang dihantar, kalau dimutamakkan sebagai calon, tiba-tiba nak tarik diri tu boleh ke tak boleh? Tak boleh. Bila hari ni dia sudah dihantar, dia dah hantar borang maknanya lepas pukul 5 tu dia dah tak boleh tarik diri sebagai calon. Sebab selepas pukul 5 proses untuk key in di ibu pejabat sudah bermula, dan nama dia akan ada dalam borang untuk mengundi. Kertas undi tu ada nama dia. Contoh dia bertanding Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dia tarik diri, ahli boleh tidak mengundi dia, tapi nak keluarkan nama dia daripada kertas undi tak boleh. Ini kena faham. Macam Ketua Bahagian Seri Gading, dia orang yang pertama isi borang tapi semalam selepas saya isi borang untuk menawarkan diri jawatan Ketua Bahagian, hari ini beliau mengundur diri. Itu boleh tak? Boleh, selagi belum pukul 5 petang 26 hari bulan, boleh tarik diri, tak salah. Itu keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Okey, ada soalan lain? Betul. Sebagai calon Esko Pemuda UMNO Malaysia. Kau dah isi borang belum? Dah. Mari sini sikit, tunjukkan. Ini kita perkenalkan calon Esko Pemuda UMNO Malaysia daripada Sungai Buloh. Tengok muka dia ni, not very tall, handsome, okey lah. Not very dark. Okey lah tuan-tuan. Berikan sokongan kepada dia. Saudara Hafiz Nafiah, dia calon Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Kita bagi nombor lah. Nanti kita bagi nombor. Bahagian Bahagian memberi. Esko Pemuda bahagian. Baik. Okey. Alright. Tapi kalau kau pergi Esko Pemuda bahagian ni, kena mandi lah dengan geng KJ. Okey. Bila kita bertanding tu, kalah dah pasti. Betul. Tapi jangan sampai kita menang. Okey. Ada lagi? Calon Esko ada soalan. Calon Esko ada soalan? Calon Esko. Bagi tuan jalan. Anak muda ni 9. Dia tengok anak muda Negeri Sembilan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, Datuk, saya Nama siapa? Nama saya Imeh. Imeh. Okey, Meh. Silakan. Okey, soalan saya tentang apa nama ni, Presiden UMNO dan juga Hala 7 UMNO. Okey. Sebab kita
tengok ada beberapa pemimpin politik kan, dia seolah-olah memburukkanlah Presiden UMNO ni kan. Ada satu video kita tengok ucapan ahli politik ni. Saya minta izin kalau boleh saya nak ulang ucapan tu. Okey. Dia kata macam ni. Hey, nak saya berjaya dengan jadi penjilat kepada perasuah, pilih presiden lain. Lepas tu benda-benda macam tu memburukkanlah kita punya presiden apa nama ni, parti kita. Mungkin Datuk ada komen apa-apa tentang ahli politik. Ini pertama sekali kita ni 61 tahun memerintah, kita tak pernah kalah tahun 2018 buat kali pertamanya kita kalah. Bila kita kalah ni, kita digantikan dengan Kerajaan Mahathir. Kerajaan Mahathir ni ialah satu-satunya kerajaan yang luar biasa gilanya. Pertama sekali, dia melantik bekas Peguam Ching Peng, Ketua Komunis Negara, Ketua Komunis Melaya dulu, Ching Peng. Dia lantik menjadi Peguam Negara. Dan bila dia lantik Tommy Thomas, dia lantik pula Ahli Jawatankuasa PKR Pusat sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kemudian dia lantik pula Tan Sri Richard Malanjun sebagai Ketua Hakim Negara. Kemudian seorang polis bekas timbalan SB yang dah pencen 2 bulan dah tanyam sayur kat Seremban dan dekat Negeri Sembilan, dekat Negeri Mei lah ni. Ni Sembilan. Dia ambil jadi IGP. Itu yang mata tak berapa terang, kabur je. Jadi semua institusi asas negara ni dia tukar, dia letak orang dia. Termasuklah dia letak orang dia di dalam SPR dan sebagainya. Okey. Apa yang berlaku dengan menggunakan orang-orang dia ni, dia telah mendakwa Datuk Seri Najib. Ini satu benda yang berlaku. Dia dakwa Datuk Seri Najib. Dan peringkat awal, Datuk Seri Zahid langsung tidak ada sebarang pertuduhan. Hanya fokus nak kenakan Datuk Najib je. Tapi bila Datuk Zahid ini didakwa, bila Mahathir dapati bahawa dia punya parti hanya ada 13 kursi, Anwar punya parti ketika itu ada 49 kursi. Kalau dia tak besarkan parti dia dari segi jumlah ahli parlimen, maka dia kena serahkan kursi Perdana Menteri kepada Anwar. Peringkat awal janjinya, bila Anwar dah dibebaskan, Anwar bertanding jadi ahli parlimen, maka dia serahkan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak berlaku. Kemudian janjinya, selepas tahun, tak berlaku. Selepas 2 tahun, tak berlaku. Dah mula nak minta 3 tahun. Itu yang mula jadi kucak-kacir. Last kali, seperti mana yang diperkatakan oleh pemimpin bersatu, iaitu Zahid Ma'arif, dia kata Tun Mahathir yang suruh mencari alasan supaya bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Okey. Jadi apa yang dia buat? Dia pujuk orang-orang UMNO ni supaya menyertai bersatu. Itu yang penglibatan Hishamuddin, membantu menarik orang macam Ustaz Shahabuddin, Tasik Glugu, dan beberapa ahli parlimen lompat pergi bersatu. Kemudian dia panggil Datuk Zahid ni, dia minta Datuk Zahid, Mahathir panggil Datuk Zahid, minta Datuk Zahid bubarkan UMNO dan menyertai bersatu. Bila Datuk Zahid tak nak, tak sampai 10 hari, Datuk Zahid berhadapan dengan 87 pendakwaan. Mi ada lagi ni, Mi? Ada. 87 pendakwaan. Jadi saya nak beritahu, pendakwaan ke atas Datuk Zahid ini ialah pendakwaan yang berniat jahat,
bermotifkan politik dan pendawan terpilih. Kenapa saya cakap pendawan terpilih? Saya ambil contoh kes yang Datuk Zahid last kali menang di Shah Alam. Kes ini, dia dikatakan menerima dana politik. David Tan, salah seorang daripada Director UKSB ataupun Ultra Kirana Sembilan Berhad, telah memberikan sumbangan kepada Datuk Zahid. Sebenarnya dia bagi 2 kali je, 100,000, 100,000, 2 kali. Tapi dia cerita dia bagi sampai 13 juta. Itu yang dia gagal untuk membuktikan. Saya nak beritahu, dalam masa yang sama, dia mengatakan bahawa dia juga bagi kepada ahli politik lain. Dia bagi sumbangan kepada Tun Mahathir 2.6 juta melalui suami kepada anak saudara Tun Dr. Mahathir, iaitu Puan Sri Yasmin, suami dia Tasir Rahmat, collect 2.6 juta bagi pihak Mahathir. Begitu juga dengan siapa Tokek Kilang Perabot, Tokek Perabot Pago ni, Teo Wee Cheng, seorang mu'alaf, dia juga collect 1.3 juta ringgit bagi pihak Tan Sri Muhyiddin. Ada juga yang collect duit bagi pihak Isyamuddin Tun Husin. Ada juga yang collect duit bagi pihak Khairi Jamaluddin. Dan yang lain-lain. Tuan-tuan. Jadi persoalan dia sekarang ni, hakim sendiri bertanya dengan pegawai SPRM, kamu menerima laporan SPRM ke atas Hishamuddin dan juga Datuk Zahid. Tapi kenapa Datuk Zahid saja yang disiasat? Saya ada dalam mahkamah tu. Jawapan pegawai SPRM ni dikata, pihak atasan mengarahkan saya untuk menyiasat Datuk Zahid seorang. Nampak tak tu? Maknanya, bila Datuk Zahid terima dana politik, dalam Malaysia ni, menerima dana politik tak salah. Tapi bila dia terima, ianya dikatakan rasuah. Bila Mahathir terima, ianya bukan rasuah. Bila Muhyiddin terima, ianya bukan rasuah. Bila Hishamuddin terima, ianya bukan rasuah. Bila KJ terima, ianya bukan rasuah. Sebab orang ni semua orang yang pro Mahathir, pro Muhyiddin. Datuk, nama ni, jadi boleh nampak tak? Jelas tak benda ni ialah pendakwaan bermotifkan politik. Hanya untuk tarnish image Presiden UMNO. Ya, saya nampak dia lebih kepada perancangan lah untuk serangan individu kepada Presiden. Ya. Cuma soalan saya tentang PRU hari itu kan, saya tengok mostly daripada Pakatan Harapan, dia juga ada serang lah. Dia buat lagu Hoi Ahoy. Betul. Itu yang saya rasa juga tak bagus lah. Sebab kita tengok masa tu Pakatan Harapan masa tu, masa kempen, mana-mana pergi kan, dekat utara ke selatan ke, dia akan buka lagu penyamun. Ya. Salah satu jugalah saya rasa serangan individu. Betul sekarang ni kita kena faham BN masuk pilihan raya, kita nak memerintah secara bersendirian. Betul tak? PH masuk pilihan raya, dia pun mengharap mereka boleh membentuk kerajaan tanpa kerjasama dengan kita pun. PN pun bila dia masuk pilihan raya, mereka nak menang dan memerintah tanpa perlu bantuan kita pun. Ini kita kena faham. Tetapi Allah Ta'ala tak izinkan satu parti pun menang dan membentuk kerajaan. Itu yang akhirnya bila Kebawah Duli Tuanku menitahkan supaya Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan untuk wujudkan kerajaan perpaduan. Hanya kerana Allah Ta'ala gerakkan hati Muhyiddin untuk bersikap angkuh. Dia gerakkan hati Muhyiddin supaya menolak. Maka peluang untuk membentuk kerajaan itu akhirnya jatuh di tangan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi bila kita dah bersama ni kan, kita tak payahlah ungkit Pakatan Harapan tak sepatutnya buat lagu Hoi Hoi Ahoi. Kita kena terima inilah politik. Mereka pun nak menang, mereka serang kita. Kita pun nak menang, kita serang dia.
PN pun nak menang, dia serang kita, dia serang juga PH. Jadi ini politik lah meh. Tapi yang paling penting sekali, sepatutnya kita serang tu benda yang kita betul-betul yakin betul lah. Okey. Datuk, saya faham dah tentang kerjasama kerajaan perpaduan ni kan. Okey. Cumanya saya terkesan dah sebab Datuk cakap pasal imej tadi kan. Walaupun kita dah bersama, tetap jugalah bagi saya rasa sangat ya, saya setuju. Betul. Saya setujulah. Memang sampai ke hari ini memang kita kita nak bersihkan imej presiden tu bukan satu benda yang mudah meh. Sebab bila mereka ni memfitnah presiden ni, benda ni disebar luas meh. Dan mereka ni mampu, dia ada duit, dia bayar TikTokers, dia bayar influencer untuk apa ni, untuk keluarkan dekat TikTok, keluarkan dekat Facebook, keluarkan dekat YouTube. Ramai orang yang dibayar oleh mereka dan semua orang. Tapi belah kita ni, berapa orang yang boleh memperjelaskan? Tak ramai meh. Ini kita haraplah selepas ni, lepas pemilihan, UMNO kena rancak melahirkan lebih ramai jurucakap, melahirkan lebih ramai TikTokers, melahirkan lebih ramai YouTubers, bloggers, supaya kita boleh bersaing dengan mereka di media sosial ni. Datuk, saya pun nak berwadah. Saya rasa saya sokong apa yang Datuk kata tadi, kita kena lebih banyak perjelaskan lagi lah. Betul. Mungkin kita kena lebih berusaha lagi sebab kita macam Datuk kata tadi lah, kita fitnah daripada orang politik yang nak memburukkan presiden. Dan juga kalau kita ambil mudah kalau kita ambil mudah, okey, presiden kena fitnah, imej dah buruk, kita buang presiden. Mana pernah kita ada presiden yang langsung tak pernah kena serang? Ada tak? Saya ambil contoh lah Pak Lah ni, orang pernah panggil dia Mr. Clean. Ingat lagi tak? Oi, saya muda lagi. Oh, muda lagi lah. Okey, mungkin awak tak ingat. Pak Lah ni, orang pernah panggil dia Mr. Clean. Tetapi, bila dia jadi Perdana Menteri, orang nak attack dia tak boleh. Orang attack siapa? Orang attack budak tingkat 4. Khairi Jamaluddin, Zaki Zahid, kan? Semua geng-geng Khairi. Dan bila kita kalah 6 buah negeri termasuk wilayah persekutuan pada tahun 2008, kesalahan tu orang tunding jari kepada budak tingkat 4. Tetapi selepas Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, pembangkang mula target Datin Sri Rosmah. Ada tak orang bantai Khairi Jamaluddin lagi lepas tu? Ada tak? Tak ada. Jadi ini kita kena faham character assassination. Dalam politik dia ada macam ni. Tapi bila saya tambah sikit lagi. Okey, baik. Kita dalam mempertahankan ini, saya punya prinsip lah walaupun susah macam mana pun nak bersihkan imej pemimpin kita, bagi saya, kalau pemimpin kita tu berada di landasan yang benar, apa jadi pun kita kena pertahankan. Kita tengok pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim berhadapan dengan macam-macam pertuduhan, mereka tetap bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu Mustafa Ali, ada video dia yang kibar spenda tu. Tapi PAS tetap pertahankan pemimpin PAS. Budaya ni yang kita nak kena terap dalam UMNO. Ini kita ada sedikit lacking. Kita dalam UMNO ni terlalu kuat perebutan nak dapat kuasa. Bila bekas presiden kena fitnah je, cepat je kita suruh dia letak jawatan. Ini silap besar. Tak sepatutnya benda ni berlaku. Kemudian bila presiden kena dakwa oleh musuh kita, cepat je kita nak suruh dia berundur. So benda ni kita kena ubah. Okey, Datuk, saya ada sedikit kekeliruan yang saya rasa macam
mungkin susah lah sebab kita sekarang kekurangan ahli-ahli penerangan kan sebagai UMNO. Jadi bila kita tengok kita dah bersama dengan PhD, saya tengok macam susah sikit kita nak membaik pulih imej presiden sebab yang menghentam kita dulu yang secara individu adalah mostly memang banyak kita tengok daripada PH yang menyerang presiden. Jadi bila kita dah sama ni, kita macam mana cara kita nak counter balik? Adakah kita kena serang PH balik ataupun kita serang PN je? Dia sekarang ni kita sekarang ni dah bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kita kena cari titik persamaan dan kita kena elakkan bercerita tentang perbezaan. Itu kena tanam daripada sekarang ni Kalau kita masih lagi ungkit benda yang lepas apa kita tak cakap pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim? Apa Rafizi tak cakap pasal kita? Apa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak cakap pasal kita? Jadi kalau kita asyik duk ungkit benda yang lama, kita tak akan move forward. Jadi to move forward, kita kena lupakan persengketaan yang lepas. Dan sekarang ni saya tengok contohnya bila Datuk Zahid diserang, kita tengok tak disangka-sangka Raya pun mempertahankan. Kita tengok macam Ramasamy menyerang presiden kita. Kita tengok Anthony Loke pun dia menegur Ramasamy. So kita kena defend each other. Kalau Nurul Izzah kena belasah, kita kena daripada UMNO kena bantu backup. Jadi bila DAP kena belasah, kita backup. And then bila PKR kena belasah, kawan-kawan yang lain backup. So kita kena, bak kata orang tu, cubit per kiri, per kanan terasa sakit. Jadi kalau ada kerjasama saling mempertahankan satu sama lain, dan kita cuba cari titik persamaan, apa juga agenda yang dibawa oleh mana-mana pemimpin daripada kesemua yang berada dalam kerajaan perpaduan ni. Mereka punya idea, mereka punya polisi, kita tolong bantu untuk perjelaskan. Kalau kita rasa tak kena, kita tegur. InsyaAllah, insyaAllah, just a matter of time. Mungkin untuk kita nampak keserasian ini boleh membuahkan hasil untuk pilihan raya 6 buah negeri ni, mungkin masih terlalu awal untuk kita mengecapi kejayaan. Tapi saya yakin kita ada ample time untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-16, insyaAllah.